Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ajar lab yang ke-6 mengenai charging and discharging in a capacitor. So, upon completion of the experiment, students should be able to construct charging and discharging capacitor circuit, obtain charging and discharging waveform, and also measure time constant, current and voltage in charging and discharging waveform. So, untuk this experiment, kita akan menggunakan multisim online software. Okay, so dia berbeza daripada lab yang sebelum ni. Okay, so in order to mula, kita kena pergi kepada multisim lah. Okay, so pergi kepada multisim.com. Okay, dan akan masuk website yang ni, dan kalau pertama kali kena sign up. Okay, so saya login. So bila login, dia akan ubah page kepada National Instrument NI, so it doesn't matter. Okay, so just login macam biasa sahaja. Okay, so once dah masuk kita punya account, okay, dan kita pergi kepada create account. Okay, so this is kita punya multisim punya interface lah. So di sebelah kiri ni adalah komponen-komponen yang kita ataupun library lah, komponen kita yang kita nak letak dalam kita punya circuit. Okay, so kita ada analysis and annotation, kita ada ground ataupun schematic connectors, dan semua ada kat sini. So bila nak guna pakai, just klik saja dan pilihlah apa item yang kita nak guna pakai. Okay, so atas ni kita ada run ataupun play button. Okay, kita ada stop button dan interaktif. Okay, ni untuk tab untuk schematic. Okay, ini adalah untuk graph nanti, dan split ni untuk kita nak tengok kedua-duanya sekali. Baik, so kita tengok pada kita punya circuit. Okay, ni adalah teori charging dan juga discharging. Okay, ni lita yang kita perlu construct. Okay, so construct the schematic circuit as shown in figure 5 using multisim online software. So screenshot the circuit. So saya besarkan sikit. So kalau tengok dekat sini, kita ada resistor, okay, kita ada capacitor, kita ada DC supply, kita ada switch dekat sini dan juga grounding. Okay, so alright, so first tadi resistor, so just ambil resistor, okay, letak je. Okay, saya tak akan guna figure yang sama sebab ni just contoh saja kepada pelajar. So resistor saya ambil je lah, dia punya default dia 1 kilo ohm. So nak rotate, you just tekan dekat sini. Okay, kalau nak tukar, you just double click saja dan edit dekat bahagian atas ni. Okay, so next adalah capacitor. So kita ambil capacitor. Okay, letakkan kat sini and then kita rotatekan dia lah. So again, saya pakai default value sahaja dekat situ. Okay, dan next adalah 24 volt ataupun saya akan pakai value yang lain sebagai contoh. So supply kat sini, so carilah ni DC supply kita dan letaklah somewhere kat sini. Okay, dan switch, so cari dekat mana switch kita. Ni ada switch, so kita akan pakai SPDT punya switch sebab kita nak ada dua keadaan. Dan okay, rotate juga. Kita semua, saya movekan ke bawah sedikit, saya ke sana. Okay, dan kita ada satu ground dekat sini. So ambil ground. Okay, so saya letak bawah sini je lah. Okay, so untuk penyambungan, okay, make sure dia keluar macam pin dekat situ. Okay, so once dah keluar, barulah you boleh buat tarik untuk connecting wire dia. Okay, right, tangan kita naik ke atas. Okay, switch saya turun ke bawah dahulu. Okay, ini dia just tunjuk kita punya line lah sebenarnya. Okay,
Saya bawa ke sini sikit untuk just a straight line. Okay, capacitor sambung di situ dan DC supply. Okay, so semua penyambungan telah dilakukan. Okay, ada dua perkara lagi yang kita belum buat, iaitu kita kena letak ammeter dan juga voltmeter kat sini untuk kita keluarkan kita punya graf lah. Okay, so pergi balik. So ni adalah analisis kita. So kita nak yang pertama tadi voltage. So voltage akan berada dekat sini. Okay, just letak sahaja. So far tak ada value lagi lah. And next one adalah current. So current akan bergerak. Dia ada anak panah dekat sini. So saya akan gerakkan ikut pada kita punya bateri. Okay, positif akan gerak ke negatif. So dia akan jadi pada clockwise. Okay, so sekarang lita kita dah lengkap. Okay, so untuk next one, dia kata click on the play button to run the simulation and then toggle the switch button for charging and discharging effect. So kalau tengok pada teori pada lab sheet, so charging akan berlaku apabila switch pergi kepada switch A, which is disambungkan kepada supply, dan discharging akan berlaku apabila switch pergi kepada B di mana tiada supply. So kita kena togglekan dia lah untuk proses charging dan juga discharging. Okay, so make sure dekat you punya ni adalah interaktif. Okay, and then pergi kepada play and then terus kita charging, discharging macam tu. Okay, toggle lah berapa kali pun tak ada masalah. Okay, and then kita stop dahulu. Okay, so once dah ready, then kita pergi kepada graf kita. Okay, so graf akan keluar something yang macam ni. Okay, so graf ni kita tak nampak sebenarnya. So actually kita kena tengok. Okay, okay, so bila normal ni dia akan keluar something macam ni. Sepatutnya dia akan keluar tepi ni. Sekejap ya, saya tengok. Okay, ada setting. Okay. So kat sini tadi kalau single dia akan, tadi dia straight line, tapi saya dah tekan normal, so dia terus keluar setting macam ni. Okay, make sure actually kat sini kita none and then either. Okay, kita pakai none dan juga either, dan graf kita menunjukkan kalau yang warna hijau ni adalah voltage dan yang warna biru dot-dot ni adalah current kita. Okay, so time kita boleh set dekat sini berapa masa selang yang kita nak guna pakai. Kat sini dia maksimum kosong, sini kosong sehingga 1.29. So hujung ni adalah 1.29. Okay, maksimum untuk voltage adalah bacaan yang sebelah kiri. So kat sini dia letak minimum 4 hingga 6. Okay, so voltage kita adalah yang warna hijau. So kalau saya tengok maksimum dia adalah 5. So mungkin saya nak tukar voltage maksimum adalah 5. Okay, dan kalau tengok dekat bawah ni, okay, kita boleh tarikkan dia naik ke atas. So pergi dekat bahagian voltage tu sampai anak panah dia ke atas dan ke bawah, dan you boleh tarikkan dia atas bawah macam tu. So kalau tengokkan dia lagi kecil. Okay, so mungkin saya boleh set minimum dia pada kosong dahulu. Kat sini kosong. Okay, kalau tak ada saya scrollkan. Okay, pergi balik pada voltage sebelah kiri anak panah dan scroll ke bawah. Okay, bila scroll ke bawah, okay, nampak dia minimum dia adalah 12 kat sini. 5 picovolt. Okay, so boleh kata pada kosong jugalah. Okay, so mungkin saya nak letak minus 0.5 kat sini. Kita try tengok. Okay, dan maksimum tadi dia letak 4.9, saya letak 5 juga. Okay, so at least nampak. Okay, daripada sini 0 hingga 5, maybe saya nak buat 5.5
5 lah, bagi nampak cantik sikit. Okay, so kita punya view kita adalah minimum dia pada minus 0.5 kat sini, dan atasnya adalah 5.5. So kita akan nampak maximum value dia dengan minimum value of voltage kita. Manakala untuk current okay, kat sini dia kata dia letak 13 pico, tapi kita boleh sama juga macam kita buat kat voltage tu dekat current. Okay, pergi current ni sebelah kanan, so dapatkan anak panah atas dan bawah untuk cursor kita, dan kita scroll ke bawah. So bila scroll ke bawah, kita punya scale dia akan berubah. Okay, so kalau saya klik lepas tu turun ke bawah, okay, baru pergerakan nampak dia punya zero level tu dah turun. So saya boleh scroll lagi untuk nampakkan berapakah maksimum dia. Okay, so sama ada you boleh set dekat control panel kat sini, ataupun you set terus pada graph kita, it doesn't matter. Okay, so kalau tengok tinggi ni kita punya voltage kita, kecilkan lagi. Okay, alright, ni paling kecil, di mana maksimum kita adalah 4.9751 mA. So maksimum sini dia letak 5 sini 5.81 mili. Okay, dan ini saya naik ke atas sikit. Okay, so untuk minimum, current minimum adalah minus 4.9751 juga. Okay, so saya rasa graf yang ni good enough lah. Okay, so untuk lab sheet dia suruh kita screenshot untuk one complete cycle, lepas tu label charging process dan discharging process. Okay, so pelajar kena identify di mana charging process dan di mana discharging process. So untuk ni time ni saya besarkan, so pergi dekat bahagian tengah sampai anak panah dia ataupun cursor kita anak panah kiri dan kanan, dan kita scroll ke atas, so dia akan jadi besar. Okay, so untuk bahagian ni bergantung kepada you punya toggle tadi cantik ke tak cantik. Okay, so saya tadi toggle ada yang terlambat, so that's why ada masa yang tak even lah. Okay, so saya kecilkan balik, cari yang mana yang macam cantik sikit toggle dia. So saya rasa somewhere dekat sini lah, antara tiga ni nampak macam lebih kurang sama, so saya besarkan. Okay, so dia nak one complete cycle, so one complete cycle, so ni adalah bahagian charging. Okay, dan ni adalah bahagian discharging, so saya boleh besarkan sedikit. Okay, so ni charging dan juga discharging. Alright, so apa yang pelajar perlu buat seterusnya? Okay, dah label charging discharging, sekarang you perlu show di manakah V maximum di manakah I maximum. Okay, so tengok pada litar kita teori. Okay, so I maximum akan berada di bahagian atas. Okay, so kita tengok pada current I maximum, dan V maximum kita tengok dekat bahagian voltage kita. So ini adalah voltage kita, so kita carilah yang mana yang paling maksimum. So kalau kat sini ditunjuk 5 volt sebagai maksimum, dan sebagai teori kita tahu V maksimum kita sama dengan kita punya berapa DC yang kita supply. So DC yang saya supply adalah 5 volt, so betul V maksimum saya adalah 5 volt. Okay, so untuk I maximum, okay, untuk I maximum, okay, I sama dengan V bahagi dengan R. Okay, so I saya V bahagi dengan R, so V sama dengan 5 volt dan R saya tadi bersamaan dengan okay, 1 kilo. So 5 bahagi dengan 1 kilo, saya akan dapat 5 mili ampere. So I maximum yang saya expected adalah 5
milliampere. Okay, so pergi pada graf kita semula. So I maximum should be here. Okay, so saya dapat 4.9751 mili. Okay, so bila round up betul, saya akan dapat 5 milliampere. So tanda dekat situ screenshot, itu adalah I maximum awak. Okay, next apa disuruh buat adalah kita kena kira tau. Okay, secara teori kita tahu tau sama dengan C darab dengan R. Jadi C saya adalah 1 mikro. Okay, darab dengan R saya 1 kilo. So saya expect untuk dapat tau bersamaan dengan 1 millisecond. Okay, tapi di dalam graf kita tak boleh nak simply cari kat mana tu 1 millisecond. Maka kita rujuk balik pada kita punya teori. Okay, tengok pada teori, tau bersamaan dengan secara teori tau sama dengan C darab dengan R. Tapi dalam litar, kita tengok dia punya curve, okay, line dia akan bertemu pada di mana V kita adalah bersamaan dengan 0.632 V maximum. So V maximum saya tadi adalah 5, okay, darab dengan 0.632. So saya expect untuk mencari tau, nilai tau dia adalah pada 3.16 volt. Okay, so pergi balik pada litar. So saya, since kita nak cari maksimum, so saya boleh besarkan reading saya kat sini. Okay, so voltage kan, so kita kena cari kat mana nilai 3.16. So ni 3.53, 3.51, saya nak 3.1. Okay, so ni 3.13, naik sikit 3.16. Okay, so ini yang saya rasa the best reading yang saya boleh dapat, 3.1698. Okay, tapi pada 3.1698 masa saya adalah 390.28 millisecond. Okay, 390.28 millisecond. So pelajar kena ingat, okay, 398 ni bergantung kepada masa kita lah, kat mana kita punya time frame bermula. So kita kena tolak balik, okay, tolak balik apabila V kita sama dengan kosong. Okay, so V sama dengan kosong adalah somewhere kat sini, which is saya assume sama line dengan kita punya current kita nak charging. So saya, okay, sini you kena ingat 390.28 millisecond, dan saya letak cursor saya dekat sini. Okay, di mana I kita sama dengan kosong, tu adalah initial kita. Okay, saya rasa kita ambil V maximum kot. Okay, kita tengok. Okay, so masa dia adalah 389.28 millisecond. So itu kita ambil sebagai point starting kita dekat sini. So untuk cari tau kita, berapa yang kita dapat dekat sini, 390 tadi, tolak dengan berapa yang kita dapat dekat hujung kat sini, 389. Okay, so 390.28 mili tolak dengan 389.28 mili. So saya dapat, ya, kalau awak tolak sama macam saya tadi, 1 millisecond. So you kena buat dua graf, satu yang you buat satu placement dekat sini, which is 389.28. Okay, you tarik turun kat sini, label masa kat sini, dan label masa dekat 390.28 tadi. Okay, somewhere dekat sini tadilah, berapa yang kita tanda tadi. Okay, so jarak ataupun perbezaan antara yang maksimum kepada minimum itu adalah nilai tau kita. Okay, dan terakhir sekali, okay, kita dah kira V maximum, I maximum dan nilai tau.
Okay, dia kata daripada waveform yang sama, what is the instantaneous value current when t is equals to 2 millisecond? Okay, so apakah nilai current apabila t sama dengan 2 millisecond? Okay, so tadi kita dah tengok, okay, kosong kita adalah bermula dekat sini. Okay, which is pada 389 berapa tadi? Okay, 389.27. Okay, so 389 tadi saya kira 389.28. Okay, so 389.28 mili. Okay, dia kata 389.28 mili. Okay, berapakah current selepas 2 millisecond? Okay, berapakah current selepas 2 millisecond? So 389.28 mili tambah 2 millisecond, okay, bersamaan dengan 391.28 mili. Okay, so current kita adalah yang warna biru, so kita kena carilah kat mana 391. Okay, 391. Okay, kalau tengok kat bawah ni somewhere here. 391.28 somewhere here. Okay, 22, 24. Okay, saya gerakkan dia ke sini sikit. Okay, 3.91, 23, 24, 25, 27, 28 sini. Okay, so pada masa 391.8, okay, current kita adalah 673.30. Okay, 673.30. Okay, tengok balik teori kita dekat atas. Okay, untuk dekat sini, okay, current flow kita, okay, dia kata I maximum, okay, darab dengan eksponen minus T per tau. Okay, so kita kira dulu secara teori. So minus T kita 2 mili bahagi dengan, okay, tau kita tadi 1 mili. Okay, so saya akan dapat minus 2. So eksponen, okay, minus 2 sama dengan 0.135. Okay, itu adalah nilai yang dekat sini. Okay, darab dengan I maksimum tadi. Okay, so I maksimum tadi berapa? Darab dengan V bahagi dengan R. 5 bahagi dengan R kita adalah 1K. Okay, so saya dapat lebih kurang 0.676 mili ataupun 676 mikro. So dekat waveform kita tadi, okay, kita dapat 673.30 mikro. Okay, secara teori saya dapat 676.67 mikro. So close enough lah. Okay, 673 dengan 676 plus minus saya boleh terima. So itu adalah pengiraan kita selepas 2 millisecond. So dah dapat, so screenshot dekat situ. Okay, so untuk mati SIM apa saja value yang saya bagi dekat tepi, arahan dekat tepi tu, itu adalah bergantung kepada you punya toggle tadi itulah. Okay, so dia tak akan sama each other. So make sure you punya toggle tadi dia macam cantik sikit lah. Okay, tekan pada switch discharging, charging, discharging, charging tu dia punya timing tu biar cantik sikit supaya kita punya graph kat sini kita boleh nampak dengan lebih elok lah. Okay, so macam tadi kat sini saya ada gap lama sikit, so tak berapa cantik sangat lah dia punya ni. So cuba untuk dapatkan timing yang cantik, barulah you buat calculation. Okay,
So itu saja hari ini saya ajar lab 6 menggunakan multisim. So selamat mencuba. Terima kasih.